Jadi minggu ni dah jadi minggu ni dah minggu ketiga kamu semua dengan saya. Setakat ni macam mana, faham tak apa yang saya ajar ke saya syok sendiri je? Oh, faham. Banyak dah rumus apa-apa sikit. Faham Okay. Jadi kita tengok dulu. Okay, tengok gambar-gambar ni. It's fun. Apa yang sama dekat semua gambar ni? Pembiasan cahaya. Okay kan, ni semua bukan ilusi ke apa, magic ke apa. Ni semua fenomena pembiasan cahaya. Okay, kamu pun dah pernah belajar sebelum ni. Apa yang kamu tahu pasal pembiasan cahaya ni? Apa yang saya tahu pasal pembiasan cahaya? Apa dia? Apa yang saya tahu pasal pembiasan cahaya? Apa yang kamu boleh terangkan sikit? Cahaya bergerak lambat di dalam air. Okay, sebab apa Sebab dia punya tekanan panggil. Ketumpatan maksud saya. Ketumpatan. Okay. Yang lain ada tak ni? Senyap je. Krik. Assalamualaikum. Semua sihat? Tak ada siapa pun reply. Tak ada siapa pun chat saya jawab. Semua sihat ke? Ke ada yang sakit minggu ni? Tak ada orang nak berbunyi. Okay, tak apa. Okay, jadi hari ni apa dia? Jawab dekat itu mesej. Dekat mesej tak ada pun, tak masuk pun. Ada cikgu, dah balas banyak orang. Kenapa dekat saya tak masuk mesej? Kejap. Tak masuk pula. Okay, tak apa. Jadi hari ini kita akan masuk bab baru, bab 6, cahaya dan optik. 6.1 pembiasan cahaya. Okay, jadi standard pembelajaran untuk 6.1. Memerihalkan fenomena pembiasan cahaya, menerangkan indeks biasan and mengkonsepsikan hukum Snell, mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan and bagi blok kaca atau perspek, menerangkan dalam nyata dan dalam ketara, dan mengeksperimen untuk menentukan indeks biasan menggunakan dalam nyata dan dalam ketara. Nampak macam banyak tapi sebenarnya sikit je 6.1 ni. Ada lagi satu. Okay, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Okay. Yang pertama, memerihalkan fenomena pembiasan cahaya. Okay, kita tengok dulu. Pembiasan cahaya tu apa definisinya? Dia kata fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium luksina ke medium luksina yang berbeza ketumpatan optik. Okay. Lepas tu hal laju dan arah cahaya berubah dalam medium yang berlainan. Jadi ada dua benda yang berubah bila dia masuk medium yang berlainan ni. Yang pertama dia punya hal laju, yang kedua dia punya arah. Lagi, cahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat akan dibiaskan mendekati normal. Okay, dan cahaya bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat akan menjauhi normal. Kita tengoklah apa yang dimaksudkan dengan ayat dia ni. Okay. Jadi yang pertama kurang tumpat ke lebih tumpat. Okay, contoh, mana pen saya? Okay, dekat sini saya ada satu blok. Ni blok kaca. Okay, dekat sini udara. Okay, kita buat satu line normal. Sini ada, yang ni apa? Sinar apa? Sinar 7. Okay, sinar 7. Sinar 7 ni dekat sini contoh kita letak dia berapa 50 lah, 50 degree.
Sinar bias dia macam mana? Dia masuk ke kaca tapi dia ke bawah. Dia ke bawah, dia dekat ke jauh dengan line normal ni? Dekat. Dia dekat kan. Jadi daripada line normal dia kecil je dia punya angle, kecil daripada sinar 7 ni punya angle lah. Ni angle incident kan. Ni angle reflected. Reflected. Okay, jadi yang ni sinar bias. Ni sinar bias. Okay, bila cahaya lalu dari medium yang udara ni kita kata dia kurang tumpat. Kurang tumpat ke kaca. Kaca ni lebih tumpat lah daripada udara. Okay, dia punya kelajuan macam mana? Udara lebih cepat daripada yang dalam kaca. Okay, jadi dia punya kelajuan cahaya tu bila dia masuk dalam kaca, kelajuan dia turun. Dia jadi slow sikit lah. Okay, jadi sebab tu dia punya sudut biasan dia ni lagi kecil daripada yang sinar 7 punya angle. Okay. Yang kedua kita tengok daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Kita tengok daripada blok kaca ke udara. Okay, kalau yang ni udara ke blok kaca, yang ni dia punya sinar 7 dia daripada dalam kaca ni lah. Okay, yang ni pula jadi angle insiden dia sinar 7. Dekat luar udara ni sinar 7 dia macam mana? Menjauhi garisan normal. Dia jauh daripada garisan normal. Sebab apa tadi? Sebab ketumpatan dia rendah. Betul. Okay, sebab ketumpatan udara rendah, jadi cahaya sinar bias dia tu dia akan menjauhi daripada normal. Okay, sebabnya ketumpatan rendah, laju cahaya tu lagi laju daripada dalam kaca. Boleh Boleh. Sekejap kenapa mesej saya ni tak masuk. Sekejap. Boleh tak? Boleh tak tolong respon sikit dekat chat nak tengok dah masuk ke belum? Hai Alisha, baru masuk. Kenapa tadi tak? Dalam masuk. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok simulasi ni. Ni saya rekod dari fact simulation lah. Lepas ni kalau kamu nak try sendiri pun pergi je dekat fact simulation, cari yang pembiasan cahaya ni, refraction. Okay, kita tengok dulu. Okay, jadi yang ni saya buat daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Kita letak yang kat atas udara, yang kat bawah kaca, glass 1.5 index refraction. Okay, tengok ray dia macam mana. Okay, dekat sini 70 kan. Bila 70, dia punya apa tu, sinar bias ini kecil je. 38.8. Ni reflected dia lah yang kat atas ni, yang terpantul. Okay, bila kita kecilkan lagi sinar 7, 56.5, yang bawah dia pun lagi kecil, 33.8. Bila yang sinar 7 ni lagi kecil menghampiri normal, yang bawah pun lagi kecil dia punya sinar bias. Angle dia lah. Boleh nampak daripada sini simulasi ni. Nanti kamu boleh try sendiri, pergi sendiri, cuba-cuba tukar-tukar wavelength, tengok tukar colour, boleh tukar colour, tengok apa jadi dekat dia punya sudut. Apa lagi saya nak tunjuk ni? Apa nama link? Apa? Apa nama link dia? Link dia ni fact simulation. PHET, tengok yang kat atas, nampak tak yang kat atas ni? Ni fact. Fact Colorado ni. Kalau buat yang ni lagi nampak lagi jelas lah dia punya beza. Ni sekarang saya dah buat dengan water, dekat bawah tu air.
Okay, kalau kita gerakkan dia sama. Medium dia dekat atas udara, dekat bawah sama. Jadi dia akan lari straight je lah. Dia tak ada pembiasan. Sebab medium sama. Bila kita gerakkan tukar medium dia. Okay, lagi tinggi index refraction, lagi tinggi dia punya, lagi kecil dia punya sinar tuju bias dia. Bergantung kepada index refraction untuk medium kedua kita lah. Okay, nampak Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Saya risau kalau senyap je. Okay, seterusnya proses pembentukan pelangi. Siapa boleh explain dekat saya yang ni? Sekejap lagi saya minta abang Foodpanda hantar something kat dia. Boleh ke? Siapa nak try? Okay cikgu, sekali lagi cikgu, tadi saya ada hal sikit apa cikgu? Ada hal pula. Ni saya, apa dia? Tadi mak saya call. Oh, mak call. Kenapa? Tak, dia tanya api hidup ke tak tu je. Oh, okay. Tak, ni saya nak explain proses pembentukan pelangi. Okay, sekarang ni kamu pun dah belajar kan tajuk ni. Siapa dia boleh explain dekat saya macam mana pelangi tu terbentuk. Sekejap lagi saya ada something nak bagi lah. Saya minta abang Foodpanda je lah hantar, bukan saya lah. Siapa nak try? Cikgu dah Salah ke betul ke tak apa. Semua dah ada dekat depan mata ni. Titisan hujan. Ada yang cakap cikgu kat chat. Pelangi jadi sebab ada cahaya matahari dengan hujan. Jadi bila cahaya matahari terpancar, dia terbias dengan air hujan. Okay, jawapan tu okey lah, boleh lah. Boleh, ada lah poin-poin dia. Okay, jadi Aina Syafiza Aina duduk mana Sekejap lagi PM alamat kat saya. Okay, sekarang ni untuk pembentukan pelangi ni. Yang penting sekali untuk dia jadi, apa dia punya syarat dia? Mesti kena ada cahaya dengan air. Kan, okay, cahaya matahari dengan air dengan angle yang sepatutnya lah untuk dia jadi. Angle tu kalau dia angle lain yang kena dekat dalam air tu dia tak jadi pelangi juga. Okay, jadi matahari ni kita lihat kat sini, cahaya matahari ni dia bawa cahaya matahari warna Putih. Warna putih. Okay, jadi warna putih ni, cahaya matahari ni dia ada banyak spektrum dalam tu. Kan, dia ada 7 warna spektrum. Okay, bila dia terkena dengan titisan air hujan ni, dia akan terbias. Okay, lepas tu dia terpantul dekat dalam ni, dia terbias lagi sekali. Terpantul dan terbias lagi sekali. Okay, tapi pembiasan ni dia hasilkan warna pelangi yang kita nampak dekat mata kita tu lah. Okay, tapi kenapa warna pelangi ni dekat atas dia merah, dekat bawah dia ungu. Dekat tengah-tengah ni adalah warna-warna lain dia tu, ingat tak warna pelangi? Kenapa warna merah dekat atas sekali? Kenapa tak kuning ke hijau ke? Saya lupa lah pula penjelasan dia. Apa dia? Saya lupa lah pula penjelasan dia. Lupa lah pula kan. Okay, kita tengok next. Ini dia. Panjang gelombang. Sebab apa? Indeks bias dengan panjang gelombang. Sebab indeks bias dengan panjang gelombang. Panjang gelombang dia ni membuatkan indeks bias dia lainlah dekat setiap satu ni. Contoh kita ambil warna merah. Merah dia punya panjang gelombang dia 700 nanometer. Okay, warna merah ni bila gelombang dia ni panjang, kan, gelombang ni paling panjang, maksudnya dia punya velocity, dia punya laju dia macam mana? Bila gelombang dia panjang, laju ke slow? Laju. Laju lah. Okay. V dia tinggi. Bila V dia tinggi maksudnya bila dia terbias ni sikit je. Dia angle dia kecil je yang dia terbias sebab dia laju. Untuk yang color purple ni 400 kan. Lambda 400 nanometer. Wavelength dia kecil, V dia pun kecil. Bila dia terbias, bila dia terbias kan,
angle dia terbias tu banyak. Dia banyak daripada normal, dia besar. Jadi sebab tu dia ada dekat bawah sekali. Boleh Boleh. Okay. Semua boleh Danis. Bagus. Okay, seterusnya indeks biasan. Tolong baca seorang indeks biasan ni dekat slide je. Danis, sebab Danis selalu bunyi kan, Danis yang pilihkan kawan. Oh, boleh. Tidak edit boleh. Salah Adin, tolong baca dekat slide ni. Indeks biasan N menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vakum ke suatu medium. Oleh itu, kita dapat mendefinisikan indeks biasan sebagai nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam medium. Okay. Jadi ni daripada ayat dia yang panjang tu, inilah dia punya formula dia, indeks biasan ni N sama dengan laju cahaya dalam vacuum ni C bahagi dengan laju cahaya dalam medium V. Nilai C berapa? Tetap? Nilai C berapa? 3? Tak ingat 3 darab 10 kuasa 8. Ni nilai laju cahaya dalam vacuum ni tetaplah, biasa akan diberi. Okay. Hubungan antara ketumpatan objek dengan nilai indeks biasan. Okay, kita nak tengok apa hubungan dia. Okay, bila objek tu tumpat, contoh kita ambil berapa yang 1.5 lah. And dia sama dengan 1.5, ni tumpat daripada udara. Sorry. Okay, ni 1.5 ni apa? Kaca kan? Okay, kaca ni tumpat. Bila dia tumpat and dia tinggi, indeks biasan dia tinggi lah. Bila material tu, bahan tu kurang tumpat, indeks biasan dia rendah. Okay, N dia rendah. Jadi bila N ni tinggi, apa jadi dengan dia punya sudut bias? Dia akan membengkok mendekati garis. Bila N tinggi dia akan jadi mendekati Garisan lurus. Mendekati garisan normal, maksudnya dia punya sudut tu dia lagi kecil lah, betul Betul. Okay, jadi dia punya sudut dia lagi kecil sebab dia mendekati normal. Okay, kita tengok formula tadi, C over V. Bila N dia tinggi, velocity hal laju dia tinggi. Jadi dia punya sudut untuk bias dia kecil. Betul lah kan? Ni dia punya hubungan. Daripada formula ni dah boleh tengok. Kalau contoh lupa lah apa dia kalau N tinggi apa dia yang jadi. Boleh kaitkan daripada formula ni je. Kaitkan daripada formula ni, N tinggi sebab C ni tetap, hal laju dia tinggi. Okay, dan sudut bias dia jadi rendah. Okay? Okay, go. Okay. Yang ni hukum Snell. Hukum Snell ni dia kata nisbah bagi sinar tuju terhadap sinus sudut pembiasan adalah 1 pemalar. Okay, yang ni dia punya formula. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Theta 1 ni sama dengan apa? Sama dengan sama je dengan I. Sudut 7. Sinar 7. Theta 2 sama dengan sinar bias. Sinar bias R. Okay.
Okay, kita nak tengok sikit. Sorry. Yang ni. Daripada formula tadi, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okay. Jadi N1 kalau bahagi N2 bahagi N1 sama dengan N2 bahagi N1 sama dengan sin theta 1 bahagi sin theta 2. Betul tak? Betul. Okay. Jadi kalau contoh ni medium kan, kita ada medium, kat sini udara. Dekat sini medium lah. Medium N. Udara ni N dia sama dengan 1. Okay, ni ada satu sudut sinar 7. Dekat dalam ni dia akan dekat dengan normal. Yang ni R, yang ni I. Okay, jadi sekarang ni theta 1 sama dengan I. Theta 2 sama dengan R. Okay, kalau kita masuk dekat sini kan, N1 ni yang udara. Udara 1. N2 ni sama dengan medium N. Jadi N bahagi 1 sama dengan sin I bahagi sin R. Jadi tinggal formula dia. N sama dengan sin I, sin pula. Sin I bahagi sin R. Formulanya ada kan dalam buku? Ada kan? Okey, jadi bila medium ni, medium yang pertama dia ni dia guna udara N sama dengan 1, kita guna formula ni je. Sin I bahagi sin R untuk dia punya N. Yang ni maksudnya dia punya bila bila I lagi besar daripada R. Bila I lagi besar daripada R, kita guna formula ni. Semua boleh ke? Ke dah pening? Boleh je, boleh. Boleh? Okay, Alisha boleh. Mana lagi orang lain? Nazmi, Aina. Okay, boleh Alright, seterusnya. Dalam nyata dan dalam ketara. Okay, siapa boleh bagi tahu saya dalam nyata apa, dalam ketara apa? Ada yang ingat tak? Entah ke mana kan korang ni. Textbook muka surat berapa ni pun tak tahu kan. Textbook muka surat berapa? Baru nak buka, baru nak belik. Saya tengok nota cikgu tadi. Oh, nota. Pandai. Dalam nyata apa, dalam ketara apa? Muka surat 237 Nazmi cakap. Apa dia? Dalam bahasa mudahnya, dalam nyata dengan dalam ketara ni? Dalam nyata dengan dalam ketara, ya. Nota dah tak betul lah. Nota pula tak betul. Okay, dalam nyata ni, Aina kata dalam ketara yang kita nampak. Maksudnya mata kita menipu kan? Kan mata kita boleh menipu kan? Dalam ketara tu bukan dalam yang betul. Okay. Dalam dalam ketara ni, betul lah dalam yang kita nampak sebenarnya yang tu bukan yang dalam yang betul. Dalam nyata ni maksudnya dia real. Yang real punya, yang ni apparent. Apparent ni yang image je, yang kita nampak image je. Okay, dia bukan yang betul, bukan yang betul-betul, bukan yang real punya lah. Okay, contohlah okay ni, tengok ni kita lah dekat atas ni siapa ni? Ni sini. Ni Danish, tengok dalam kolam. Yang dia nampak, yang Danish nampak ikan ni dekat sini ni, kita nampak ikan ni macam dekat je dengan permukaan air kan. Tapi tu sebenarnya image ikan yang disebabkan oleh pembiasan cahaya, tu bukan kedudukan sebenar ikan.
Ikan yang sebenar dia dekat bawah sikit. Dia bergantunglah kepada ni kita punya apa sudut tuju kita. Berapa besar ataupun berapa kecil tu semua akan menentukan berapa banyak berapa banyak dalam ketara yang berbeza dengan dalam nyata dia. Okay. Ni simulasi, satu lagi simulasi. Yang ni dekat website ni lah GeoGebra ni, kalau siapa nak try buat sendiri sekejap lagi. Lepas habis kelas lah yang buat sekarang. Okay, ni dekat GeoGebra, kat sini boleh tengok beza bila kita gerakkan kedalaman objek, apa jadi dengan dia punya ketara, kedalaman ketara dia. Okay, tengok jap. Okay, ni refractive index saya letak 1.33 untuk air. Sekarang ni tak buat lagi, depth of object dia sama je. Okay, point observer pun boleh ubah. Okay, bila kita naikkan kedalaman objek tu, tengok image ni maksudnya dalam ketara. Dalam ketara dia pun makin jauh beza dengan dalam nyata objek tu. Nampak kan? Nampak? Dia bergantung juga kepada ni point observer ni. Kita punya angle dari mana kita tengok tu pun bergantung juga. Bukan kepada jarak kedalaman objek tu saja. Okay. Bila kita gerakkan dekat satu point, dekat satu masa, bila kita sama dia punya sinar tuju dia ni, okay, dia akan jadi straight line, tapi macam mana pun image dia ni tetap akan ada atas daripada objek yang sebenar dalam nyata dia. Dalam nyata dia lah. Faham ke simulasi ni? Ya ke slow macam dalam tekak je fahamnya tu? Tak, sebab confuse aku yang mana satu yang betul, yang mana satu yang palsu, image ke objek yang betul. Macam mana pening saya. Image ni yang palsu. Image ni yang palsu yang dalam ketara dia. Kalau objek ni yang betul-betul punya kedalaman objek dia dalam nyata, yang real punya. Boleh? Boleh. Nampakkan tak betul-betul nampak ni. Nanti try pergi website ni, try buat sendiri. Mesti boleh lagi nampak, lagi jelas. Okay, sekarang ni untuk yang kalau objek yang dia nak macam dalam air lah dua-dua macam tu, macam luksina gitu kan, dua-dua kita guna formula ni. N sama dengan H bahagi H kecil. H besar ni dalam yang nyata, dalam yang memang objek tu, dalam daripada permukaan air hingga ke objek. Okay, dalam ketara ni dalam daripada permukaan air sehingga image objek tu. Yang tipu-tipu punya tu lah, yang dekat atas daripada yang real objek. Okay, contoh. Kita ambil N untuk N untuk air lah. 1.33. 1.33. Lepas tu kita letak dia letak dalam air tu. Okay, kita letak dia dalam air dengan ketinggian 1 meter. Okay, yang ni yang tetap. Yang ni yang nyata. Okay, kita masukkan formula N sama dengan H besar bagi H. 1.33 sama dengan, okay, H nyata ni berapa saya cakap tadi? Yang tetap, kita nak tetapkan dia? Yang 3 darab, 3. 1 meter, kita nak cari H kecil. Okay, jadi H kecil sama dengan 1 bahagi 1.33. 0.751. 0.75. Jadi yang ni, okay, saya buat lagi satu. Yang ni untuk air.
Saya buat lagi satu untuk minyak. Untuk minyak N dia sama dengan berapa? 1.58. Okay, N sama dengan H besar bagi H kecil. 1.58. H besar ni saya tetapkan dia 1 bagi H. 1 bahagi 1.58. Sifar 0.63. Okey, yang ni untuk minyak. Okey, saya nak tunjuk beza ni je. Tengok bila kita guna air yang indeks dia 1.33, kita akan dapat H kecil dia 0.75. Ni contohlah Bila kita guna minyak yang lagi tumpat, N dia 1.58, yang ni 1.33 je. Okey, bila kita masukkan objek tu dekat solution yang lagi tumpat, minyak ni, H dia kita akan dapat 0.63. Apa maksud dia H ni? Maksud dia macam ni lah. Okay, ni objek tadi yang saya letak 1 meter. Ni objek. Objek ni 1 meter ni maksudnya yang nyata punya lah, yang betul-betul punya, bukan yang tipu Okay. Kalau dalam air, dia akan duduk dekat 0.75. Kalau dalam minyak, dia akan duduk dekat 0.63. Nampak tak beza dia bila kita masukkan dalam ketumpatan solution yang berbeza? Nampak? Nampak ke? Nampak. Kalau nampak, saya nak tanya. Bila kita letak dia dalam solution yang lagi tumpat, maksudnya dalam ketara dia, H kecil, lagi dekat dengan permukaan ke lagi jauh dengan permukaan? Lagi dekat dengan permukaan. Okey, betul lah. Nampak dah tu. Okey dah tu. Okey, seterusnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, tengok kamu punya textbook yang contoh, contoh 1 kan. Okey, untuk A, dia tanya rajah 6.14 menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke dalam bahan plastik pada sudut 60 degree. Indeks biasan plastik ialah 1.49. Hitungkan sudut biasan R. Okey, yang ni sudut apa? Ini I, sinar 7. Yang ni N, indeks biasan. Okey, jadi A dia tanya sudut biasan. Nak guna formula? N sama dengan sin I bahagi sin R. Okey, N sama dengan sin I bahagi sin R. N dia 1.49. Sin I dia berapa? 60. 60. Okey, jadi R dia dapat? 0.58. Berapa? 0.58. Sekejap. Tu baru apa? Tu tak shift sign lagi tu. Sekejap adik gue kan, tersalah je. Kalau exam tak ada markah dah ni. Ya. Kenapa semua jawapan lain-lain ni? Syafiqah kata 35.54, Nazmi 0.65. Kenapa semua lain-lain Waduh. Sekejap adik gue. 1.49. Saya sering. Jangan lupa kita bukan nak sign R, kita nak R je. Kita kena shift sign. Tapi ya, kalau kita nak shift sign macam mana? Cikgu kira yang mana? Ada dalam buku teks Tak contoh 1. Aduh. Oh gini, cik faham.
Semua dapat ke 35.54 tu dia macam memang dalam buku teks kamu ada 35.54 tapi tekan kalkulator tu tahu tak shift sign tu. Tahu cikgu kejap ya. Tahu kan? Okey dapat R sama dengan 35.54. Jangan lupa tau kita bukan nak sin R, kita nak R sahaja. Dapat. Lupa pula bahagian. Okey. Kelajuan cahaya dalam plastik. Kelajuan cahaya dalam plastik. Formula mana? Kalau kelajuan yang N sama dengan Aina dah cakap dah. N sama dengan C bahagi B. N dia tadi 1.49 sama dengan C berapa? Kelajuan cahaya dalam vacuum 3/10/8. Okey, bahagi V. Jadi V dia dapat berapa? V dia dapat 2.1/10/8. Okey, 2.1/10 kuasa 8. Inilah dia. Yang ni senang je kan. Dia sebab dia bagi direct lah sudut 7. Dia cuma tanya sudut bias. Lepas tu kelajuan cahaya dalam plastik. Okey, saya ada nak bagi kamu satu latihan. Ni kamu kena buat. Soalan dia senang je. Soalan dia berapa indeks biasan bagi air ni. Ni dia bagi sudut ni tengok elok-elok. Okey, sebab dia bukan bagi sudut 7 atau sudut bias. Kena tengok elok-elok lah mana nak kena tolak. Okey, saya bagi 5 minit boleh? 5 minit je. Boleh, insyaAllah. Okey. Macam mana ni? Saya matikan je. Siapa dah dapat jawapan boleh type dekat chat berapa? Laju Aina dapat. Tapi saya tak nak cakap lagi jawapan betul ke salah. Nak tunggu semua orang jawab dulu. Dua minit lagi. Ada lagi nak letak jawapan dia dapat berapa?
Abaikan. Risau now takut kita baca yang dia buat salah tu. Okay, tengok jawapan Okay, yang I dia kita guna 50. R dia 35. Mana dapat ni Tolak dengan 90 darjah. Kena tolak dulu dengan 90 kan. Okay, tu kalau siapa yang cuai sikit tu dia main ambil je angle yang dekat situ, dapat jawapan dia salah lah. Okay, jadi bila I 50 R 35 ni formula dia N sama dengan sin I. Bukan R. Sin C pula. Bahagi sin 35. Dapat jawapan dia 1.34. Betul lah. 1.34, 1.35, semua tu okey lah, sikit-sikit boleh. Yang penting sudut dia ni betul guna yang ni dan formula yang ni. Okay, mesti akan dapat punya. Okay, ada lagi satu. Suatu objek diletakkan di bawah satu blok kaca. Seperti dalam rajah ni. Okay, dia kata mata pemerhati 10 cm atas blok kaca. Mata pemerhati ni yang ni. Okay, 10 cm. Lepas tu image yang diperhatikan 12 cm dari mata dia. Indeks biasa 1.5, berapa ketebalan blok kaca tu. Okay, kira yang ni pula 5 minit juga. Okay, Aina kata 3 cm. Yang lain dapat berapa? Yang lain dah dapat belum?
3 cm juga. Betul ke Danis dapat 3 cm? Apa tu cikgu saya dah kira-kira. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia. Dia kata kamu kira dia punya tu berapa Dia punya apa dalam ketara dia. 2. Dalam ketara dia 2 kan. Okey, dalam ketara kita ambil daripada permukaan ni ke image. Jadi 12 tolak 10 lah. Jadi dalam ketara dia 2 cm. And dia dah bagi 1.50. Jadi formula H besar bahagi. H besar bagi H kecil 1.5 sama dengan ketara. H bahagi 2. H sama dengan 3 cm. Okey, jadi yang ni dalam nyata kan? Ya. Dalam nyata dia yang betul-betul punya daripada permukaan ke paling bawah sekali, paling sama dengan objek ni. Jadi inilah juga dia punya ketebalan blok kaca tu. Betul lah 3 cm. Semua cemerlang lah kelas ni. Okey, Padlet ni tu je sebenarnya untuk pembelajaran hari ni 6.1. Okey, yang ni saya nak kamu isi macam biasa. Kena isi ni tau. Saya kira nanti tak cukup orang, saya panggil kat grup WhatsApp nanti. Okay, yang ni nanti boleh isi. Lepas tu untuk hari ni punya pembelajaran ada apa-apa yang tak faham ke, yang pening lagi ke? Ada ke? Tak ada. Okey ni, okey. Okey lagi Alright. Ini semua boleh pergi isi dulu. Kalau soalan semua tak ada semua tak ada soalan. Bahagian ni Lepas tu kita apa saya belajar hari ni mesti pembiasan cahaya. Padahal saya dah tulis tajuk atas tu pembiasan cahaya. Korang ni. Tahap pemahaman 2 orang je jawab ni. Boleh lah. Baik, mantap, boleh lah. Kenapa boleh lah? Kenapa tak? Kenapa tak sangat faham? Okay, semua dah isi Okay, saya rasa setakat ni je dulu untuk hari ni. Tak ada apa-apa dah kot. Okay, terima kasih untuk kelas hari ni. Terima kasih cikgu. Okay, jumpa kat sebelah. Jumpa di saat-saat je sebenarnya cikgu. Okay, sama-sama.